Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis tenaga keupayaan yang kedua, iaitu tenaga keupayaan kenyal. Okey, standard pembelajaran, pelajar akan dapat mengira tenaga keupayaan kenyal dalam kehidupan harian. Okey, sebelum itu saya nak tanya kamu, apa yang anda dapat perhatikan pada gambar ini? Ya, seorang lelaki sedang menarik busur panah. Apa kaitannya dengan tenaga keupayaan kenyal ya? Okay, kenyal tu dia bermaksud elastik. Okay, bahan yang boleh meregang atau memampat. Contohnya macam getah. Kan, macam tali ni. Okay. Jadi, apabila lelaki ni sedang menarik busur ni, jadi tali itu berada dalam keadaan regang. Jadi tali itu mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Okey, ini adalah contoh lain tenaga keupayaan kenyal. Okey, apa lagi yang boleh diregang dan dimampatkan? Contohnya macam spring biasa, spring yang ada pada mana-mana barang seperti buaian, stapler, dan juga getah, tali getah. Okey, apa itu tenaga keupayaan kenyal? Kalau awak lihat gambar raja ini, so maksud tenaga keupayaan kenyal ialah kerja yang dilakukan untuk memampat. Okey, nampak tak keadaan spring itu ditolak ke dalam? Tu mampat. Okey, atau meregang. Ni meregang. Okey, tarik sesuatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. Okey, kalau dalam kes ini, sesaran ini bermaksud pemanjangan bahan itulah daripada keadaan dia yang asal. Pemanjangan. Okey, untuk rumus tenaga keupayaan kenyal ialah setengah darab F darab X. Okey, di mana F ialah force atau daya, regangan atau mampatan dalam unit Newton. Okey, maksudnya bergantunglah situasi tersebut tu, dia dalam keadaan regang ke atau dia dalam keadaan mampat ke. Daya regangan atau mampatan tu yang kita ambil sebagai nilai F. Okey, X pula ialah sesaran dari kedudukan keseimbangan, bermaksud pemanjangan dia lah daripada keadaan asal. Okey, mesti dalam unit meter. Okey, macam yang saya dah cakap sebelum ni, kalau rumus tu dalam unit tersebut, bila kita buat pengiraan, dia unit yang lain, kita kena tukar dulu kepada unit yang sama macam ni. So, kita kena tukar dulu kita kena pastikan unit F mesti dalam Newton, tak boleh dalam kilogram. Kena tukar dulu ke Newton. Okey, dan nilai X mesti dalam meter. Okey, tak boleh dalam kilometer ke milimeter ke sentimeter ke. Kena tukar dulu kepada meter juga. Okey, untuk contoh pengiraan, kita lihat gambar raya ini. Ada gambar yang pertama ialah gambar spring ini dalam keadaan asal. Kemudian dia dikenakan daya, ditolak ke dalam. So, dia dimampatkan lah, compress. Okey, panjang asal bagi spring ialah 20 cm. Apabila daya terakhir yang dikenakan pada spring S ialah 20 Newton. Ni daya, kita tolak pakai tangan ke. Okey, panjang baharunya menjadi 12 cm. Hitung tenaga keupayaan kenyal yang dipunyai oleh spring yang masa tu dia sedang termampat. Okey, jadi saya tulis ringkas tenaga keupayaan kenyal. Rumus dia apa tadi? Setengah darab F darab X. Okey, so F dia ialah daya. Ada tak daya di sini? Ada kan? Okey, ni daya kan? So, daya ialah 20 Newton. Okey, X. X kita nak ambil yang mana ya? Adakah kita nak ambil 20 ataupun 12?
Okey, kita bukan nak ambil 20 atau 12. Kita kena ambil jarak ataupun jarak mampatan semasa spring tu sedang memendek. Jadi kita kena tolakkan. Kita nak yang ini, kita nak yang bahagian ini ya. Berapa bahagian ini? Tu ialah X. Okey, jadi macam mana nak dapat X tu? Kita boleh tolak 20 tolak 12. Dapat 8 cm. Okey, kita kena tukar kepada meter sebab unit dalam rumus ni X mesti dalam meter. So 8 cm sama dengan 0.08 meter. Okey, kemudian barulah kita boleh kira. Okey, setengah darab 20 darab 0.08. Okey, sama dengan 0.8. Okey, unit untuk tenaga apa? Joule. Tengok muka surat 106 sains proses skill. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sesuatu spring yang dimampatkan. Dia tolak ke dalam. Okey, kompres Panjang asas spring ialah 15 cm. 15. Okey, kemudian panjang spring menjadi 10 cm. Bila kita mampat dia jadi lagi pendek lah kan. Okey, apabila suatu daya 20 Newton dikenakan. Okey, tadi contoh tadi dia regang. Yang ni dia ditolak ke dalam. So kita cakap tadi pemanjangan, yang ni pemendekan. Okey. Berapakah jarak mampatan atau pemendekan lah. Berapa dia punya pemendekan tu. Jadi yang asal dia berapa? Asal dia 15 tolak 10. Okey. 10 cm dapat 5 cm. Okey, kita kena tukar kepada meter. Kenapa kita kena tukar pada meter? Sebab rumus tadi sesaran dia mesti nak dalam unit meter. Okey, kemudian hitung tenaga kubat yang kenyal yang dimiliki oleh spring yang termampat itu. Okey, kita dah ada X, dah ada yang atas ni. Kita dah ada F tak? Okey, ada 20 Newton. So jawapan dia setengah darab 20 Newton darab 0.05. Dapat 0.5 Joule. Okey, sebab unit untuk tenaga ialah Joule. Okey, hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan kenyal. Okey, untuk situasi melibatkan spring. Okey, katakan satu spring diregangkan sebanyak X meter. Okey, dengan daya yang kita katakan contohlah F. F tu contohlah 10 ke kan. Jadi maka nilai daya yang spring yang berubah dari kosong ke F tadi seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah B. Jadi untuk kes yang melibatkan spring, kerja yang dilakukan adalah sama dengan luas di bawah graf. Jadi sebab bila kita tarik, bila kita katakan gunakan daya, sesuatu daya, dia adalah berkadar langsung dengan sesaran dalam unit meter. Okey, jadi tenaga keupayaan kenyal sama juga dengan kerja yang dilakukan, sama juga dengan luas di bawah graf dan sama juga dengan setengah darab daya darab sesaran. Jadi kalau kita regangkan spring, kita cakap X tu ialah pemanjangan. Kalau kita mampatkan spring tu, kita cakap dia jarak mampatan lah atau dia memendek. Okey.
Jadi untuk latihan akhir, cuba buat latihan buku teks muka surat 228 soalan 5 tentang tenaga keupayaan kenyal. Okey, so itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel saya.